آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Azim. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah malam ni kita bersua lagi tuan-tuan. Malam yang ke-137 ini, 138 ni. Kita bersua lagi tuan-tuan malam ni, alhamdulillah. Dan kali ini seperti biasa kita membincangkan tajuk-tajuk tuan-tuan. 138 malam, 138 tajuk tuan-tuan. Kita dah bincang yang melibatkan teman-teman sekurang-kurangnya sekali bersidang malam seperti ini, tidak termasuk saya, sekurang-kurangnya 2 orang. Kadang-kadang 3 orang, termasuk saya 4 orang. Kita bincang berbagai-bagai tajuk. Daripada hal diri, keluarga, masyarakat, jiran tetangga, masyarakat yang lebih besar, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kita sudah berbincang berbagai-bagai topik, berbagai-bagai tema. Dan alhamdulillah sesuatu telah tinggal dalam kepala kita. 138 malam ini sudah tentu tuan-tuan. Ada yang terlekat di kepala, ada yang terselit di hati. Tetapi yang pentingnya tuan-tuan, saya kagum dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Daripada 13 hari bulan Mac kita bersiaran sampai sekarang ni, terdapat terlalu ramai yang mengikuti kita daripada awal sampai sekarang ni. Tak susut-susut, tak undur ke belakang, tak undur ke belakang. Istiqamah. Inilah pingat istiqamah. Inilah kalung istiqamah. Inilah arti istiqamah. Tuan-tuan boleh merasakan 138 malam bukan senang tuan-tuan. 138 nak melapangkan pukul 7 pagi dan nak sambung pukul 9 suku malam, setiap malam, continuously, bukannya mudah tuan-tuan, bukannya mudah. Allah telah pilih tuan-tuan. Allah telah pilih puan-puan. Allah telah pilih yang muda. Allah telah pilih yang tua. Allah yang telah pilih seluruhnya untuk berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat 3 malam, 4 malam yang lepas, tuan-tuan, bila kita membincangkan tajuk mengenai tuan-tuan bagaimana caranya kita nak hidup sebagai Muslim sejati. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah salah seorang daripada ahli panel kita orang Mesir tuan-tuan, yang tinggal di Malaysia agak lama, bermastautin di Malaysia, boleh bercakap Melayu dengan baik, dengan loghat Negeri Sembilan pun boleh, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Razak Al-Masri, Ustaz Syekh Abdul Razak Al-Masri. Dia kata apa tuan-tuan? Dengan kita duduk dalam majlis macam ni, pegang telefon, pegang handphone, pegang smartphone, tuan-tuan, tak kisahlah. Sampai 1 jam 5 minit, 1 jam 10 minit daripada hingga akhir, ataupun sejepisan daripada itu, tuan-tuan sudah dikira sebagai insan-insan yang sayangkan Allah, sayangkan agama, sayangkan ilmu, sayangkan iman, sayangkan taqwa, sayangkan ihsan. Dan tuan-tuan akan dicop di dahi kita. Kita menjadi hamba Allah yang dikasihi, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan, dan dia juga menyebutkan kepada mereka yang tekan satu button tuan-tuan, like and share, like and share, like and share, mungkin tuan-tuan tekan satu button di hujung jari itu, satu button ditekankan. Kemungkinannya atas niat ikhlas, jujur tuan-tuan dan puan, tuan-tuan diganjari lebih daripada saya yang ke depan 138 malam ini tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya dicucurkannya kepada kita untuk dikasihi, disayangi dan dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni tuan-tuan, kita nak cerita satu realiti dalam kehidupan kita. Satu suasana dalam kehidupan kita. Satu acara dalam kehidupan kita, satu event dalam kehidupan kita. Satu benda institusi yang sesungguhnya tuan-tuan dan puan, kita tak boleh hidup tanpa institusi ini. Tak boleh hidup tuan-tuan. Jiwa kita tak boleh hidup. Mungkin kepala kita boleh hidup, kaki kita boleh hidup, tangan kita boleh hidup, tapi conscious, jiwa halus kita tak boleh hidup kalau tidak ada institusi ini. Apa dia tuan-tuan? Namanya masjid, rumah Allah. Itu ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan, itu ayat yang saya bacakan tadi tentang masjid
arti masjid di kalangan kita orang Islam dan sebagainya. Tajuk kita malam ini ialah merindui masjid. Merindui masjid. Dan yang akan memperkatakannya tuan-tuan, yang pertama sekali sebenarnya kita patutnya dengan Nash, Datuk Nash, left-handed tuan-tuan puan, tapi ada sikit masalah teknikalnya, agaknya ada masalah teknikal. Dia baru menghubungi saya tadi tuan-tuan, dia tak dapat. Dia memohon 10 jari angkat tangan tuan-tuan, dia minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan puan. Tak dapat dia. InsyaAllah lain kali tuan-tuan. Kita terimalah tuan-tuan, apa pun ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terimalah seadanya. Oleh itu tuan-tuan dan puan, saya sekarang berdua saja dengan seorang tuan-tuan yang sudah rasanya kali yang kelima muncul dalam program kita ini, iaitu Ustaz Amir Adili. Ustaz Amir Adili tuan-tuan dan puan, seorang pegawai kanan dalam bidang kerohanian dan bidang agama di Jabatan Penjara Malaysia, seorang ilmuwan, seorang agamawan, pendakwah, hafaz Quran, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Dan pada masa yang sama bertindak sebagai imam di Masjid Tengku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala, tuan-tuan dan puan. Salah sebuah masjid terletak di Kota Raya ini, di pinggir sedikit, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, masjid yang saya rasa tuan-tuan antara masjid yang agak lama dah umurnya, tetapi alhamdulillah masjid di tengah-tengah. Di situ pasar malam, di situ ada masjid. Di situlah aktiviti-aktiviti masyarakat di situ, di situlah tengah-tengahnya ada masjid. Alhamdulillah. Beliau menjadi imam di situ, tuan-tuan. Beliau yang dimasukkan ialah Al-Fadil tadi, Ustaz Amir Adili, imam, juga pegawai kanan bahagian agama kerohanian di Jabatan Penjara Malaysia. Kaunselor pun dia, agama pun dia, kerohanian pun dia. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, pengalamannya begitu luas. Walaupun orangnya masih muda lagi, tapi pengalamannya agak luas. Ilmunya pun agak matang, tuan-tuan dan puan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan, besok dalam pukul 12.30 saya akan berada di masjid tu, di Masjid Tengku Abdul Aziz Shah, Sungai Penchala. Saya akan berikan tazkirah Jumaat daripada 12.30 hingga dalam pukul 1.20 begitu, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah hadirlah tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan lihat, dan besok insya-Allah kita hidangkan cara live tuan-tuan dan puan besok. Tazkirah pukul 12.30 sampailah pukul 1.15 atau 1.20 begitu tuan. Di masjid dalam mana Ustaz Amir Adili menjadi salah seorang imam di masjid itu, insya-Allah besok pukul 12.30. Tuan-tuan dan puan, untuk memulakannya Ustaz Amir ni tuan-tuan, masya-Allah tuan-tuan, dah lama kenal dengan saya tuan-tuan. Boleh katakan daripada zaman sangat mudanya tuan-tuan dan puan sudah mengenali, kita saling mengenali tuan-tuan dan puan. Banyaklah hubungan tuan-tuan antara saya dengan dia. Boleh katakan anak saya lah tuan-tuan, anak saya lah. Dalam berbagai hal, anak dari sudut agama, anak dari sudut saya pun belajar dengan ilmu dengan dia dan sebagainya. Anak dari segi tuan-tuan dan puan, insya-Allah melihat manusia, isterinya dan anak-anaknya, bagaimana dia meniti kehidupan ini menggunakan paksi asasnya adalah Islam. Yang ini boleh dicontohi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk memulakan tajuk merindui masjid ini, mukadimahnya agak bagaimana yang sesuai? Saya serahkan kepada Ustaz Amir Adili. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai. Halo. Baik. Halo. Siapa pula? Internet tak bagus. Hai. Tahu apa jelas Ustaz? Internet agaknya masalah. Internet di Ustaz ada masalah ke macam mana? Tahu apa jelas? Suara. Halo. Saya boleh ikut ni. Okey Ustaz, okey. Okey. Sila Ustaz. Okey, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, jazakallah khairul jaza di atas jemputan untuk kita bersama pada slot malam ini.
sahabat-sahabat dan muslimin muslimat yang saya kasihi dan insya-Allah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertamanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey Ustaz, sila. Hai. Tadi dah okey? Assalamualaikum Ustaz. Tadi dah okey tadi. Assalamualaikum. Boy, macam mana cerita boy? Halo. Tadi okey terang. Okey. Ustaz, sila. Okey Datuk. Okey, sila Ustaz. Okey, sila. Alhamdulillah. Minta maaf banyak-banyak Datuk dan minta Ya. maaf banyak-banyak para sahabat dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita pada malam ini, malam yang ke 17 Zulhijjah 1441 Hijriah, malam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, kita dapat bersama dalam Hai. Alah. Hai. kembali ke rahmatullah insya-Allah. Alhamdulillah, bicara kita malam ini adalah merindui masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehebat mana kita, walaupun segagah mana kita, Aduh. Tak bagus. Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat bagi kita merujuk. Hebat kita hidup atas muka dunia ni, hebat kita, gagah kita, kok mana pun kaki kita berpijak ke bumi dan menikmati alam semesta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan perlu kita ketahui bahawasanya bila mana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ini perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menikmati kehidupan di dunia ini, maka kita perlu sedari bahawasanya bila mana kita duduk di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perlu melakukan sesuatu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam konteks kita membicarakan tentang satu institusi yang mulia, yakni masjid. Teringat kita pesan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita? Nabi kata tempat yang paling aku sukai atas muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dan tempat yang aku benci atas muka bumi adalah pasar-pasarnya. Hadis sahih. Okey. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita seperti surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, antara indikator yang Allah Taala berikan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hatinya merindui masjid Allah Subhanahu wa taala, pastinya
orang ini adalah orang yang punya iman dalam hatinya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan hari akhirat. Dan orang ini juga indikatornya adalah orang yang sentiasa mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang-orang sebegini kata Allah Taala, mudah-mudahan mereka ini sentiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengambil daripada pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan atas muka bumi ini adalah masjid. Jadi untuk kita berada di posisi Allah Subhanahu Wa Taala kasih cinta kepada kita sebagai seorang hamba, maka perlu untuk kita mencari ruang dan tempat di mana keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain tidak bukan adalah seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masajid, iaitu masjid-masjid. Kalau kita dalam konteks Malaysia sebegini Datuk, ada masjid, ada surau solat Jumaatnya, ada musallanya. Berbeza dengan kalau kita tengok di Tanah Arab, semua walaupun kecil besar semua dipanggil masjid. Baik. Jadi walaupun kita malam ni kita melihat perbincangan kepada merindui masjid, orang-orang yang duduk di taman-taman, orang-orang yang duduk di rumah-rumah perumahan yang tidak punya masjid tapi ada solat, ada surau Jumaatnya, ada madrasahnya, ada musallanya, jangan risau, jangan bimbang. Insya-Allah orang-orang yang menekuni masjid, menekuni beribadah, salat berjemaahnya di surau-surau Jumaat, di musalla-musalla, taman-taman perumahan, insya-Allah mendapat peluang yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana orang yang merindui masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kita dulu Datuk, orang-orang tua dulu, kita dulu bijak buat kiasan. Orang-orang yang jenis minat bola, orang-orang yang jenis ialah suka mengikuti perkembangan bola. Maka orang-orang tua kita kata, oh ini kaki bola. Orang yang ke hulu ke hilir, ke sana kemari, bawa joran, umpan, bawa batang pancing, orang tua-tua kita panggil kaki pancing. Orang-orang macam-macam. Orang-orang yang jenis budak-budak, budak-budak remaja, jenis minat motor, oh orang panggil kaki racing. Oh macam-macam kaki. Tapi apa pun juga Datuk, kaki apa pun kita, kaki bola ke, kaki racing ke, kaki motor ke, kaki pancing ke, kita kena meletakkan diri kita biar tergolong dalam golongan kaki masjid. Allah. Kita kena golongkan diri kita dalam golongan kaki masjid. Tak kisah anak-anak muda kita nak minat bola. Baik, tak kisah orang-orang yang minat memancing, minat apa sekalipun. Tak kisah anak-anak kita minat motornya. Tapi kenalah ikut peraturan dan undang-undang jalan raya. Tapi yang mesti kita kena golongkan diri kita adalah kaki masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni, beruntung kita Datuk. Yeah. Dan muslimin muslimat semua. Kita berjalan sikit, jumpa masjid. Berjalan sikit, jumpa masjid. Berjalan sikit, jumpa surau. Jumpa musalla. Allahu Akbar. Banyaknya masjid-masjid dan surau ni di tempat kita. Dan tidak ada masalah untuk kita nak ke sana. Kecuali masa kita diuji, masa sepanjang tempoh PKP yang dahulu. Tapi sekarang, Alhamdulillah kita tengok SOP masjidnya mengikut Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Kalau kita tengok, sudah longgar. Sudah membenarkan dengan bilangan yang tertentu. Maka di sini kita perlu ambil peluang. Kita perlu ambil peluang untuk kita golongkan diri kita dalam golongan-golongan yang seperti mana Allah Ta'ala sebut tadi, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ya Datuk, insya-Allah. Terima kasih. Ustaz, Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, jelas kepada kita tuan-tuan. Ada beberapa catchword di situ. Misalnya tuan-tuan dan puan, kaki banyak kaki, macam-macam kaki disebutkan tadi. Apa pun
Di atasnya, di bawahnya, kiri dan kanannya mestilah kaki masjid. Okey. Tuan-tuan dan puan, apa juga yang disebut tadi, antara tempat-tempat, antara bangunan-bangunan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan museum yang besar macam di England itu. Bukan museum yang besar di Paris. Bukan museum yang besar, di katedral yang besar. Ambillah di mana-mana di Eropah terutama tuan-tuan dan puan ni. Tapi tuan-tuan, di sisi Allah ialah masjid. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Baitullah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, cuba kita fikirkan, kita pejamkan mata sebentar. Fikirkan di tempat kita, di penempatan kita, di taman kita, di kampung kita. Katakanlah Ustaz, tak ada masjid, tak ada surau Jumaat, tak ada surau, tak ada musalla. Agaknya apa nak jadi manusia di kawasan itu, Ustaz? Cuba tu Ustaz gambarkan. Apa akan jadi? Azan tak dengar, tuan-tuan. Allahu Akbar tak dengar. Azan subuh tak dengar. Azan zuhur tak dengar. Azan asar tak dengar. Iqamat tak dengar. Tak ada namanya imam, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Tak ada namanya Bilal. Tak ada namanya makmum. Cuba tuan-tuan bayangkan. Tak ada namanya zikir. Tak ada namanya tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat. Kadang-kadang kita alternatekan dengan Yasin. Suratul Kahfi dengan surah Yasin. Yasin 83 ayat. Kadang-kadang bila baca surah Kahfi itu rasa letih. Kejap-kejap dia duduk, kejap-kejap dia mengiring tuan-tuan. Kasih pasal 110 ayat tuan-tuan. 110 ayat nak dibaca antara Maghrib dengan Isyak. Tuan-tuan surah Yasin 83 ayat. Juzuk yang ke-23 tuan-tuan dan puan. Di mana-mana masjid malam ini tuan-tuan dan puan akan dimakmurkan dengan membaca Yasin beramai-ramai. Kemudian tu mungkin alternatnya suratul Kahfi akan dibaca. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut tadi, nak balik tadi. Apa jadi agak-agaklah Ustaz dalam keadaan masjid ada, surau ada, surau Jumaat ada, kita dapati sekarang macam mana masyarakat kita. Macam mana amalan masyarakat kita? Macam mana ibadah masyarakat kita? Macam mana maksiat di kalangan masyarakat kita? Bayang, ketiadaan masjid, ketiadaan surau Jumaat, ketiadaan musalla. Agaknya bagaimana Ustaz? Sila Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Datuk. Pertanyaan Datuk tu sepatutnya membuatkan kita semua berfikir dan rasa ngeri jika keadaan dan suasana berlaku yang sedemikian. Sepatutnya, walaupun dalam keadaan kita ni, kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mesti cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana pun, walaupun kita keseorangan, walaupun kita berdua, kita kena bina, iaitu bina tempat untuk kita dirikan solat. Buatlah apa sekalipun, cara sekalipun untuk kita bina. Katalah ruang kecil, kita bina. Ini musalla, ini tempat aku ibadah. Saya pernah kadang-kadang Datuk Muslimin-Muslimat, saya pergi kadang-kadang ialah kita bertandang rumah orang. Dia buat rumah, walaupun rumah dia ceruk sana, tapi bila dia buat rumah tu, pintu masuk rumah dia tu, terus dia buat tempat ruang solat. Bermakna dia niat bila mana dia buat rumah, bila mana dia buat kediaman, ada ruang untuk solat. Sekurang-kurangnya dia ada jawapan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kawasan tempat aku ni memang tak ada, jauh sangat, tak ada orang, tak ada apa hujung. Tapi ya Allah, aku buat juga, aku dirikan juga ruang untuk aku solat, untuk aku sujud padamu. Aku baik, isteri aku baik, anak-anak aku baik untuk sujud berjemaah mengimarahkan hanya untuk mendapat redha-Mu ya Allah. Sinilah kalau kita melihat. Apatah lagi kalau kita menyelusuri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita menyelusuri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya diceritakan. Saya merujuk kepada karya agung iaitu Rahiqul Makhtum, sirah nubuwah yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Baik. Dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di perkampungan Bani An-Najjar di Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah.
bersamaan 27 September 622 Masihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia ke perkampungan Bani An-Najjar tadi. Lalu baginda pun berhenti elok-elok ngam depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu ketika mana Nabi berhenti, apa yang Nabi kata? Di sinilah tempat berhenti, insya-Allah. Lalu di sinilah tempat berhenti. Lalu selepas mana berlaku sedemikian, langkah pertama apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat ketika mana Nabi sampai? Nabi bina masjid. Allah. Nabi bina masjid. Nabi bina masjid tempat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam berhenti. Allah. Dan Nabi beli tanah masjid yang Nabi bina tu, yang Masjid Nabawi yang berada sekarang, asalnya Nabi beli daripada 2 orang anak yatim. Baik, itu perkara pertama. Jadi ketika proses bina masjid tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang terlibat dalam proses pembinaan masjid tadi. Nabi ambil batanya, Nabi susung batanya. Baik, ketika proses membangunkan masjid tadi, Nabi ambil bata, susung bata, Nabi ambil bata, susung bata. Sambil-sambil itu Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Nabi kata, tiadalah kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Allah Akbar. Tiadalah. Ketika Nabi buat masjid tadi, Nabi bina masjid, Nabi susung bata tadi, Nabi kata, Ya Allah, tiadalah kehidupan yang sebenar di dunia ni melainkan kehidupan di akhirat. Lalu Nabi pun sambung lagi, Nabi kata, ampunkanlah ya Allah terhadap orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Lalu baginda sambung lagi. Baginda kata apa dia? Tanggungan batu bata ini, Nabi kata, bukannya seperti tanggungan Khaybar. Nabi kata, tanggungan ini lebih baik, oh Tuhan, lebih baik, lebih suci daripada tanggungan Khaybar tadi. Lalu dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tadi, membangkitkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk lebih gigih lagi membantu Nabi membina masjid yang pertama, masjid Nabi tadi. Sehingga kan ada seorang sahabat berkata, dia kata apa dia? Kalau kami duduk sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bekerja, tentu itulah kerja kami yang paling menyesatkan. Allahu Akbar. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan kata Nabi arah, okey buat ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri turut sama menyumbang tenaga untuk membina rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah berbalik kepada apa yang Datuk gambarkan tadi, Allahu Akbar. Tak boleh kita nak bayangkanlah bagaimana keadaan kalau kita duduk dalam keadaan tidak ada rasa untuk kita bina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada kita untuk kita bina musalla, untuk kita bina surau, apatah lagi untuk kita bina masjid, yakni tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Mulianya orang yang bina masjid ni. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bina masjid walaupun sebesar kandang unggas, sarang unggas kecil dah tu. Lalu Nabi kata Allah akan bina rumahnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau kita tak mampu nak bina, kan? Macam contoh apa yang kita semua kita dah ikuti slot husnul khatimah, kita dah tengok apa yang Datuk cuba bawa, iaitu Anjal Husnul Khatimah. Saya tengok dengan pelannya cukup cantik. Di tengah-tengahnya masjid yang mana kubahnya cukup cantik. Baik, walaupun kita tak mampu nak bina satu besar tu, tapi biarlah ada saham kita. Baik, saya nak sumbanglah 1 kaki persegi ke, saya nak sumbang, saya hanya mampu sumbang 10 kaki persegi ke, sumbanglah. Tak kiralah. Yang penting ada daripada kita untuk kita bina rumah Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Allah, masya-Allah. Tuan-tuan ya,
Hujungnya tu Ustaz menyebutkan tadi. Apa jadi kalau satu penempatan, satu taman, satu kampung ditakdirkan tak ada masjid, tak ada musalla, tak ada surau. Bayang tuan-tuan ni. Bayang. Tidak ada laungan azan saya sebutkan tadi. Tidak dengar tuan-tuan, tidak dengar tarhim pagi-pagi, tak dengar tuan-tuan. Tak dengar laungan Al-Quran daripada corong-corongnya. Tuan-tuan cuba bayang kata tuan-tuan ni. Ya. Tetapi dia punya ironinya tuan-tuan, paradoksnya, ironinya ialah dalam keadaan ada masjid, ada surau, tuan-tuan, ada musalla. Tapi kita yang memandang sepi kepada institusi-institusi itu. Kita tak raikan. Minta maaf tuan-tuan. Sebahagian daripada kita tidak raikan masjid, tidak raikan surau, tidak raikan musalla. Anak kita tak pergi, suami kita tak pergi, ipar kita tak pergi, menantu kita tak pergi. Padahal tuan-tuan, rumah je dengan masjid dalam 50 meter saja. Rumah je dengan masjid dalam 100 meter saja. Inilah yang berlaku. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan begitu, as good as not having a mosque, as good as not having a surau, as good as not having a musalla. Tuan-tuan, okey. Kita nak pergi kepada yang ketiga, Ustaz. Ya. Saya terbaca, Ustaz. 2-3 makalah saya baca. Dan makalah yang akhir saya baca yang panjang ditulis oleh bekas mufti wilayah persekutuan yang sekarang ni menjadi menteri agama di Jabatan Perdana Menteri. Tuan-tuan, bila saya baca tu, digariskan yang saya sempat catat ada 10 tuan-tuan fungsi masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan zaman sahabat, bahkan zaman Khulafaur Rasyidin tuan-tuan. Apa yang pertama? Dia jadi pusat musafir. 2, pusat pentadbiran. 3, pusat penerangan. 4, pusat pembicaraan sesuatu kes. 5, pusat aktiviti ekonomi. 6, pusat latihan jihad. Pusat latihan jihad. 7, tuan-tuan, pusat pengajian dakwah, pengajian dan dakwah. 8, pusat bantuan fakir dan miskin. 9, pusat bertemu diplomat-diplomat asing. 10, pusat kesihatan, penjagaan kesihatan dan berbagai-bagai lagi. Saudara-saudara, artinya masjid itu adalah kehidupan. Artinya masjid itu tuan-tuan cuba menyediakan perkhidmatan yang namakan basic needs, more than basic needs. Tetapi tuan-tuan, itu semua kalau ikut tulisan yang saya baca tu, itu semuanya yang zahir. Bagaimana yang batinnya tuan-tuan? Agaknya Ustaz sebagai imam masjid Tengku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala, tuan-tuan puan, boleh tak Ustaz terangkan kepada para penonton yang ramai pada malam Jumaat ni, biasanya ramai, tentang tuan-tuan pendekatan batiniah untuk melihat satu institusi yang namanya masjid. Apa dia peranan pembinaan kerohanian, kebatinan satu institusi yang namanya masjid? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, Datuk Doktor, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah bila mana Datuk bicara tadi peranan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kegemilangan tersebut, ciri-ciri masjid Nabi dapat kita terapkan pada masjid-masjid kita pada hari ini. Baik. Dalam bila mana Datuk bicarakan tentang bagaimana masjid nak jadikan proses rohani, pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Teringat kita bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 108. Kata Allah, la takum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin haqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Baik. La takum fi abada. Ayat ini perintah kesinambungan daripada ayat yang sebelum itu cerita tentang Masjid Dirar. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 108, la takum fihi abada.
jangan kamu dirikan salat di masjid yang dilakukan, masjid dirar tadi, masjid yang dilakukan, yang dibina kerana ingin memecah belahkan umat Islam. Panjang cerita kisah masjid dirar. Baik. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fih. Lihatlah kepada asas pembinaan masjid, yakni refer kepada Masjid Quba. Lihatlah kepada asas pembinaan masjid, tidak lain tidak bukan asas binaan masjid itu adalah atas dasar takwa. Min awwal yaumin haqqu anfi, seperti mana yang didirikan sebelum ini. Fihi rijalun, padanya rijalun yuhibbuna an yatatahharu, padanya orang-orang lelaki yang mana sentiasa membersihkan diri. Bukan kata membersihkan diri, bahkan membersihkan masjid tadi. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat menyukai orang-orang yang sentiasa menyucikan diri, membersihkan diri. Lalu bila mana turun ayat ni, Datuk? Bila mana turun ayat ni, Nabi SAW terus jumpa dengan penduduk Ansar, kaum Ansar. Lalu apa yang Nabi kata? Ya ma'syarul Ansar, anna Allah qad athna alaikum fit tuhur fama tuhurikum. Lalu Nabi kata kepada penduduk Ansar, bila mana turun ayat ni, Nabi kata, wahai golongan Ansar, sesungguhnya Allah Ta'ala memuji kamu tentang kebersihan, kesucian yang kamu lakukan. Fama tuhurikum, bagaimana kamu membersihkan tu? Bagaimana kamu menyucikan tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana Allah Ta'ala puji orang-orang yang membersihkan, bukan diri dia semata, bukan membersihkan diri dia semata, bahkan membersihkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kita lihat masjid-masjid yang ada pada hari ini, kita jangan semata-mata kita kata ini peranan jawatan kuasa masjid, ini peranan siap masjid, ini peranan noja masjid. Tetapi kita semua mesti berperanan untuk menceriakan masjid. Kita semua mesti berperanan untuk memuliakan masjid. Allahu Akbar, Datuk. Saya kadang-kadang Allah Ta'ala izinkan kita kadang-kadang pergi Masjid Seri Petaling. Allahu Akbar, kita tengok, subhanallah, Masjid Seri Petaling masa kita zaman-zaman belajar dulu, dan alhamdulillah kita pergi, kita tengok kadang-kadang lepas pagi-pagi, dia punya tandas tu panjang tandas tu, Masjid Seri Petaling. Bersih dah, Allahumma salli ala. Bersihnya tandahnya, bersihnya kawasan masjidnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang kita nak. Bukan sekadar kita nak gah dengan masjid, tapi kita nak menyucikan masjid. Di samping tu, kita sendiri, kita kena ingat, bila mana kita bersih masjid, ambil sapu, kalau kita kata buang najis ke, ambil apa-apa yang menghalang, ambil apa-apa dengan niat. Bukan niat untuk apa dia dah, niat untuk diri kita sendiri. Ya Allah, bila mana kita katalah kita masuk tandas, tiba-tiba nampak tandas tu kotor, ya Allah, kita bersih tandas tu. Bukan, tak perlu kepada minta tolong orang apa. Kita bermula dengan diri kita sendiri. Kita bersih tandas, ya Allah. Mudah-mudahan kekotoran yang aku bersih ni, ya Allah, seperti mana aku bersihkan dosa-dosa aku ni, ya Allah. Yalah, seperti mana aku bersihkan dosa-dosa aku ni, ya Allah. Bila kita melangkah kaki pergi masjid, mesti ada niat. Niat kita, tengok kepada apa yang Allah sebut tadi, tidak lain tidak bukan adalah mencari takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita bila mana kita nak pergi masjid, kita hadir ke masjid baik, kita hadir ke surau baik, ke musalla baik, dengan niat kita untuk kita nak membersihkan jiwa kita daripada sebarang dosa, daripada sebarang maksiat, daripada sebarang apa. Allahu Akbar. Orang yang menekuni hadirnya dia ke masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada subuh ke zuhurnya, daripada zuhur ke asarnya, daripada asar ke maghribnya, daripada maghrib ke isyaknya, lena dia tidur dengan niat dia pagi besok nak pergi ke masjid balik, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan rahmat dan sakinah kepada diri. Allah. Sebab kita yakin
Antara kelebihan Datuk, antara kelebihan muslimin muslimat semua, kelebihan orang-orang yang ambil cakna memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang pertamanya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perasaan tenang dan damai dalam hati. Itu yang pertama. Orang yang merindui masjid, memakmurkan masjid, antara kelebihannya adalah Allah Ta'ala berikan sakinah, mawaddah, rahmah dalam hati dia. Dan yang kedua, ianya diliputi, Allah Ta'ala meliputi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah Ta'ala ini, dia akan diliputi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya, dia dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, orang ini dipuji dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok, kita boleh yakini apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada 7 golongan manusia yang di mana dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan. Allah. 7 golongan, termasuklah golongan yang kita sebut itu, warajulun qalbuhu mu'allikun fil masajid. Orang-orang lelaki yang mana hatinya terikat dengan masjid, dengan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah proses kita untuk kita letakkan keazaman kita, untuk kita letakkan cita-cita kita. Kok mana pun aku setiap mana kali solat, aku akan sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain, tidak bukan. Yang paling penting adalah untuk menyucikan roh kita ini, untuk mencucikan rohani kita, untuk nak masukkan balik penyucian-penyucian. Seumpama kita masuk masjid tadi, ibarat kita masukkan diri kita dalam dobi. Kita masuk masjid tadi, seumpama kita hantar diri kita ni ke pusat dobi. Kalau kita nak dobi pakaian, mungkin kena masuk silingnya dah tu. Tapi masuk masjid ni alhamdulillah masuk. Tak ada kena bayar apa dia sekalipun. Kita masuk diri kita, kita nak bersihkan diri kita ni, masuk, keluar bersih. Masuk subuh, keluar bersih. Masuk zuhur, balik zuhur, keluar bersih. Masuk asar, balik asar, keluar bersih. Begitulah selanjutnya. Sehinggalah diri kita ni benar-benar bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam insya-Allah husnul khatimah. Kena pastikan diri kita ni benar-benar berada dalam kondisi yang sedemikian. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tuan-tuan diulas oleh Ustaz Amir mengenai tentang penyucian diri, tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs inilah kunci dan tapak untuk pembinaan kerohanian. Tadi tuan-tuan yang saya sebut 10 perkara yang ditulis oleh bekas mufti sekarang ni, menteri di Jabatan Perdana Menteri, tuan-tuan. Itu ialah yang zahir. Tapi Ustaz Amir tadi menyebutkan yang batin. Apa yang batinnya? Penyucian diri, penyucian daripada dosa. Tuan-tuan dan puan. Macam dia kata, tuan-tuan, seolah-olah kita dobikan diri kita. Kita dry cleankan diri kita, tuan-tuan dan puan. Maknanya, tuan-tuan, diri kita ni dibasuh, diri kita ni digosok, diri kita ni dilipat, diri kita ni digantung, dan besok bersedia bergaya untuk memakai pergi ke pejabat dan pergi ke mana pun. Itulah ibaratnya, tuan-tuan. Kita perlu sebenarnya melalui proses tazkiyatun nafs ini, tuan-tuan. Dan di mana tempatnya? Masjid. Satu lagi, tuan-tuan dan puan yang betul sekalian, kalau tuan-tuan tengok realitinya lah, dulu-dulu, kita dulu-dulu pun, kita kenal alif bata di masjid, surau, madrasah, musalla. Kita boleh baca Quran daripada surau, daripada madrasah, daripada masjid. Kita berjumpa ustaz-ustaz, bukan di pasar, tuan-tuan. Kita jumpa ustaz-ustaz, bukan di supermarket, tuan-tuan. Kita jumpa ustaz-ustaz para pengajar di masjid. Tuan-tuan bayangkan, hari-hari, tuan-tuan, paling tidaknya kalau kita hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, 5 kali kita mendatangi masjid.
Tuan-tuan, ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, orang yang pergi masjid, melangkahkan kaki kanannya, ditambah pahala. Tiap kaki-kakinya melangkah. Diangkat kaki kirinya, menggugurkan dosa-dosanya. Tuan-tuan. Satu lagi hadis berkatakan, lihatlah. Orang yang berulang-alik rumah masjid. Saksikanlah. Mereka lah yang dimasukkan dalam kumpulan orang-orang yang beriman. Masya Allah, tuan-tuan. Bila lagi, tuan-tuan? Sebab itu kita memilih tajuk ini, tuan-tuan. Memilih tajuk ini. Sebab saya jumpa beberapa orang pengurusi masjid, tuan-tuan. Bila COVID-19 ini, dalam 2 bulan yang lepas, seolah-olah kita berteriak, tuan-tuan. Berteriak, bila lagi nak buka masjid? Bila lagi nak buka masjid? Seolah-olah tak sabar supaya masjid dibukakan. Seolah tak sabar, tuan-tuan. Nak sembahyang Jumaat, dah lama tak sembahyang Jumaat. Rindu masjid, rindu sembahyang Jumaat, rindu dengan kawan-kawan, rindu dengan imam, rindu dengan Bilal, rindu laungan azan. Seluruhnya rindu. Tapi bila masjid sudah dibuka, kecuali Jumaat, tuan-tuan, kalau sembahyang Jumaat, tuan-tuan, dikatakan kehadiran 1/3 daripada kehadiran biasa. Tuan-tuan, pernah menteri ini yang dulunya mufti menyebutkan, marilah kita makmurkan masjid selepas COVID ini, dalam masa COVID ini. Nah, nampak? Saya tanyakan beberapa pengurusi mengatakan memang ada penurunan. Dan pengajaran daripada COVID ini, tengok orang mati tak boleh pergi. 10 orang saja, 15 orang saja. Dibungkus mayatnya, tuan-tuan. Dengan cara pengkafanannya, dengan cara pengbungkusannya, dengan cara pengkebumiannya yang tidak pernah kita tengok dalam sejarah. Itu pun tak menjadi suri tauladan kepada kita, tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang saya nak sebut? Masjid. Jadi, tuan-tuan dan puan, jalan yang selamat, jalan masjid. Lorong yang selamat, lorong masjid. Tuan-tuan, ya, jembatan yang selamat, jembatan masjid. Highway yang selamat, highway ke masjid. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, kita harap sangatlah Ustaz Amir Adli, tuan-tuan, betul-betul satu-satu, tuan-tuan, satu-satu diberikannya. Fakta-fakta diberikannya. Apa kata Al-Quran, apa kata hadis, satu-satu. Dia itemizekannya satu persatu. Tuan-tuan, saya tak dapat apa yang nak diterangkan lagi selain daripada secara ringkas yang diterangkan oleh Ustaz Amir Adli, tuan-tuan dan puan. Marilah dengan ini, tuan-tuan. Malam Jumaat ini, Umul Ayyam, Adam alaihissalam dilahirkan pada hari Jumaat. Dicipta oleh Allah pada hari Jumaat. Adam alaihissalam dimasukkan ke syurga pada hari Jumaat. Adam alaihissalam memakan buah khuldi itu pada hari Jumaat. Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga pada hari Jumaat. Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah. Berpuluh-puluh tahun memohon ampun. Dimasukkan semula kepada hari Jumaat. Dan Adam alaihissalam dilaporkan diwafatkan pada hari Jumaat. Jadi inilah dia Sayyidul Ayyam. Tuan-tuan, ada hadis mengatakan, tuan-tuan, mulianya hari Jumaat, malam Jumaat ini, lebih mulia daripada Aidil Fitri dan Aidil Adha. Jadi, tuan-tuan, marilah sama-sama. Di mana, tuan-tuan? Masjid, masjid, masjid. Yang saya nak tanyakan kepada Ustaz, saya tengok masjid yang pimpinan, salah seorang memimpin masjid itu Ustaz, ya. Masjid Tengku Abdul Aziz Shah di Serah Penchala. Bagus, tuan-tuan. Saya tengok paparannya, fasad di depannya cantik, tuan-tuan. Dia punya mimbarnya cantik, moden, tuan-tuan, moden. Dia punya, kata orang, dia punya cara pemaparan dia dalam tu, tuan-tuan. Sangat moden, sangat menarik, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya besok, tuan-tuan, tazkirah Jumaat, pukul 12.30 saya akan berada di masjid itu, tuan-tuan, insya-Allah. Untuk berjumpa dengan teman-teman. Sikit-sikit saja, tuan-tuan. Untuk mencetuskan satu keinsafan, satu ingatan. Untuk mencetuskan satu jati diri tentang agama ini, tuan-tuan, insya-Allah. Ustaz, yang saya nak sebutkan, yang tanya ke Ustaz. Di Malaysia ni, Ustaz, saya dah sempatlah, tuan-tuan, 3-4 kali rasanya diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala melawat dunia ni. Afrika, saya dah pergi Latin America, dah pergi Eropah, dah pergi Australia, dah pergi. Minta maaf saya sebutkan, tuan-tuan. Tapi saya menyebut ni dalam konteks, saya lihat antara masjid-masjid yang paling hebat, antara masjid-masjid yang ada di semua penempatan,
Antara masjid yang bersih, boleh katakan bersih. Akhir-akhir ni tuan-tuan, tak ada masjid di Malaysia yang tidak ada kapet. Tak ada masjid di Malaysia yang tidak ada aircon. Tak ada masjid yang di Malaysia, tuan-tuan, sistem PA sistemnya. Tuan-tuan, sistem suaranya antara yang terbaik sekarang yang saya lihat, tuan-tuan dan puan. Dengan tuan-tuan berbagai-bagai hiasan dalaman dan luarannya. Betul-betul cantik, tuan-tuan, sekarang ni. Saya tengok bilik air pun. Tuan-tuan, saya boleh pergi katakan banyak masjid pergi, tuan-tuan, sebelum COVID, tuan-tuan. Bila air dah bersih. Macam Ustaz Amir menyebutkan tadi, Masjid Seri Petaling misalnya. Masjid Seri Petaling, tuan-tuan, antara satu-satunya masjid di Malaysia berfungsi 24 jam. Tak ada kunci. Tak ada kunci. Pintu tak berkunci. Tak pernah ditutup pintu. Terbuka sepanjangnya. Pukul 12 orang datang. Pukul 2 pagi orang datang. Pukul 4 pagi datang. Daripada mana mereka datang? Daripada Amerika. Daripada South Africa. Daripada Ghana. Daripada Colombia. Daripada Amerika. Daripada Rusia. Daripada China. Allah, tuan-tuan. Hidup, tuan-tuan, masjid itu. Hidup, tuan-tuan, masjidnya. Tuan-tuan, sekali-sekali i'tikaf di sana, tuan-tuan. Pukul 4 tu, ingat-ingat orang baru nak beli air, baru nak bangun. Dah ada, tuan-tuan. Dengan lampu kecil, menyuluh Quran kecil masing-masing. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Kita tak nampak tu di masjid lain. Kita tak nampak tu di rumah kita, tuan-tuan dan puan. Itulah yang Ustaz Amir menyebutkan tadi. Itulah tazkiyatun nafs. Itulah tazkiyatun nafs. Tuan-tuan tengok dia orang pakai macam menuri getah, tuan-tuan lampu kecil. Pasal dia tak mengganggu orang lain. Lampu kecil. Buka Quran, baca Quran. Sampai tuan-tuan ada tisu, lap air mata, lap air mata. Allah, tuan-tuan. Itulah dia. Itulah masjid. Itulah suasana masjid yang tadi Ustaz Amir menyebutkan ketenangan, sakinah, rahmah, mawaddah. Itulah di masjid. Tak boleh dapat di rumah kita, tuan-tuan. Sebab rumah kita kelab malam. Minta maaf saya sebutkan ni. Rumah saya pun kelab malam. Rumah kita restoran besar, tuan-tuan. Restoran besar rumah kita. Jadi sebab itu, Ustaz, apa yang saya nak tanyakan Ustaz? Pengalaman Ustaz lah. Di Malaysia ni semuanya ada. Masjidnya 3 star, 5 star. Masjid depan rumah saya tu 5 star, tuan-tuan. Masjid 5 star, antara yang terbaik. Masjid Al-Ghufran namanya, tuan. Pinggir Taman Tun Dr. Ismail. Tuan-tuan, 5 star. Tapi tuan-tuan puan, saya nak sebutlah bagaimana manusia-manusia di kawasan itu dan di kawasan lain-lain juga, tuan-tuan, mengambil kesempatan daripada kehebatan tawaran masjid yang disediakan, tuan-tuan puan. Masjidnya hebat semuanya. Tapi hati penduduknya tidak begitu hebat. Masjidnya, tuan-tuan, indah. Tapi hati penduduk di kawasannya tidak seindah masjid itu. Masjidnya hebat, kuat, tuan-tuan. Daripada struktur yang hebat dengan menara yang tinggi yang hebat. Tapi hati-hati insan di kawasan itu, jiran-jiran masjid itu tidak sehebat menara masjid itu. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Datuk Doktor, muslimin muslimat yang saya kasihi dan insya-Allah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, cukup gerung bila mana ialah Datuk sebut benda-benda yang sedemikian. Ialah dengan gahnya masjidnya. Sebelum ini kita diuji dengan tak boleh masuk masjidnya. Dan bila berlaku kematian pun hanya beberapa orang sahaja yang boleh menguruskan jenazah tadi, yang boleh menyembayangkannya, boleh hantar ke kuburnya. Tetapi Allah Ta'ala berikan kelonggaran. Allah Ta'ala berikan ruang, Allah Ta'ala berikan sedikit nikmat cahaya. Ketika mana bermulanya dengan kita sambut hari raya, dah mula buka masjid. Hari raya Aidilfitri boleh buka masjid. Lama-kelamaan boleh buka masjid. Sehingga hari ini dengan kuantiti yang sebegini. Lalu teringat kita, bagaimana keadaan kita sebenarnya? Lalu teringat kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Benarlah Datuk muslimin muslimat yang saya kasihi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut telah berlaku kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mahu mereka merasakan sebahagian daripada perbuatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan la'allahum yarji'un.
mudah-mudahan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berlakunya pandemiknya, dengan berlaku macam-macamnya, ya Allah, yang mutakhir ini berlaku satu peristiwa yang ialah menyayat hati kita berlaku di Beirut, Lebanon. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan sahabat-sahabat kita seagama di sana. Allah Ta'ala permudahkan, ya Allah. Ya Allah, ya Akbar. Bila kita lihat kepada ayat ini, yang Allah Ta'ala sebut ini, berlakunya kerosakan ni bukan sebab orang lain, Datuk. Sebab tangan kita sendiri. Kita lihat saja, Datuk. Muslimin, muslimat, kita lihat saja. Mana orang-orang yang dulunya, kenapa masjid tak buka? Kenapa bila masjid macam ni? Kenapa SOP-nya macam ni? Kenapa terlalu ketat? Kenapa hanya 30 orang? Kenapa hanya 12 orang? Kenapa hanya 40 orang? Okey, baik. Allah Ta'ala beri nikmat. Hari ini Allah Ta'ala beri nikmat. Beri nikmat. Masjid dibuka. Dengan 1/3 keluasan masjidnya boleh isi ramainya masjid. Boleh isinya jemaah. Tapi mana kita? Mana yang kita dulu laungkan masjid? Tak buka. Apa-apa tak buka, mana? Mana dulu yang kita laungkan free Al-Aqsa, bebaskan Al-Aqsa, bebaskan Al-Aqsa. Tapi lenanya tidur kita sehingga azan subuh hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, kita dibuai lena dengan tidur. Allahumma salli ala sayyidina. Saya tak kata orang lain, diri saya sendiri. Diri saya sendiri kena banyak-banyak muhasabah, dan kita ajak semua masyarakat kita kena banyak-banyak muhasabah. Kita tak boleh kata tak ada. Alhamdulillah. Dari sudut fizikalnya, kita di Malaysia, alhamdulillah, kita boleh kata, boleh puji antara negara kita, alhamdulillah. Kita lihat saja universiti tempatan kita, gateway, pintu masuk memasuki universiti kita, gedung, menara gading kita. Anak-anak yang mula belajar, mula berdaftar diri sebagai seorang mahasiswa, dia akan jumpa apa yang pertama sekali, kalau UM-nya, dia akan jumpa Masjid Ar-Rahman. Kalau UI-nya, dia akan jumpa menara tingginya, Masjid Sultan Ahmad Shah. Dia akan tengok masjid UI-nya. Kalau masuk pintu pagar UKM-nya, dia akan tengok benda yang pertama selepas masuk pintu pagar, dia akan tengok sebelah kanan tu masjid universitinya tersegam indah. Bila dia pergi UPM, di traffic light tu di sebelah kanan tu, dia akan nampak masjid yang punya luas. Allahu Akbar. Di unit 10-nya bila kita lalu universiti Tenaga Nasional tu, ada masjid unit 10. Di IPG kita lihat pintu masuknya masjid. Dari segi fizikalnya kita tip top. Kita boleh puji. Dan untuk makluman Datuk dan muslimat semua juga, di penjara-penjara Malaysia pun, Datuk, pintu masuk dia, pintu masuk penjara, baik penjara Sungai Udang, baik penjara Sungai Buloh. Cuma sekarang ni penjara Sungai Buloh, pintu masuknya dialihkan daripada pintu yang, kalau pintu asalnya mula-mula masuk tu dia akan jumpa surau dulu. Nama dia Surau An-Nur, penjara Sungai Buloh. Tapi banyaknya penjara Sungai Udangnya, penjara banyak. Kalau kita lihat penjara seberang perainya, kalau kita masuk, tengok, alhamdulillah, kita dah masuk banyak-banyak penjara, tengok mercu-mercu masuk tadi adalah masjid. So dari segi fizikalnya, alhamdulillah. Cuma yang menjadi persoalan kepada diri kita adalah rohaninya, pengisiannya. Masjid itu tak ada masalah. Okey dah, masjid tak ada masalah. Baik. Tapi dari segi rohaninya. Sebab tu kita jangan tunding pada orang lain. Kita bermula dengan diri kita semua. Baik, saya ajak diri saya dengan keluarga saya ajak semua bermula dengan diri kita. Bermula pada saat ini. Azam kita, bila kita melangkah kaki, bermusafir ke mana sekalipun, mesti kita ada target. Aku nak pergi cuti Port Dickson. Okey, baik. Tak ada masalah pergi cuti. Aku nak pergi cuti Port Dickson. Okey, baik. Di Port Dickson tu, ada satu masjid, nama dia Masjid Teluk Kemang. Masjid Teluk Kemang, kita tak ada masalah. Kita walaupun kita duduk hotel, kadang-kadang kita boleh jamak, dah tahu. Kita boleh jamak. Tapi, kita nak didik diri kita ni, kita nak didik ahli keluarga kita ni, supaya, baik, aku mari bercuti di Port Dickson, tetapi aku nak didik diri, tak apa. Kita jangan solat di hotel. Kita solat di Masjid Teluk Kemang. Masjid Teluk Kemang, dia naik di depan pantai tu, dia naik tepi Balai Polis Teluk Kemang tu, dia naik. Masjid dia cantik. Walaupun tak segah, tapi keadaan dia tu duduk di, kalau kita kata separa bukit. Bila kita duduk kawasan masjid tu, angin bertiup secantik. Jadi secara automatiknya, satu, kita didik diri kita. Satu, kita ajar pasangan kita. Satu, kita ajar anak-anak kita supaya pergi mana sekalipun,
Mesti kena cari masjid. Pergi baik. Kita pergi shopping, bawa anak-anak pergi shopping. Sekurang-kurangnya baik, tak ada masalah. Kita pergi Sogonya, kita pergi mana shopping-shopping, komplek mallnya, tak ada masalah. Yang penting, kita kenalkan anak kita, okey, baik, dalam bandaraya ni, Kuala Lumpur ni, ada masjid yang dulunya masjid ni hebat, Masjid Jamek Kampung Baru. Kita tunjuk, kita berhenti solat asar. Kita planning, kita plan. Okey, ada Masjid Jamek Bandaraya belakang bangunan Sultan Abdul Samad. Kita tengok, bawa anak kita, bawa pasangan kita. Okey, baik. Kita ada masjid negaranya. Kalau dulu dah tu, seronok kita. Bila kita dulu, masa kecil-kecil, rombongan dulu, masa tahun era 80-an, kita daripada kampung, dia rombongan, apa yang di-highlight? Okey, bila kita nak pergi Kuala Lumpur ni, satunya Zoo Negara. Yang keduanya, Muzium Negara. Tak tertinggal dah tu, Masjid Negara dan Masjid Shah Alam. Bagusnya, alhamdulillah cikgu-cikgu kita dulu. Tengok dia tune kita tu, mana kita nak pergi. Baik, kita kena pergi Masjid Negara. Kita kena pergi Masjid Shah Alam. Begitulah rentetan kehidupan perjalanan musafir kita. Macam Datuk Doktor. Dah luas. Dah kita round 2 dah. Kita kata dah boleh pergi macam-macam. Alhamdulillah banyak dah boleh tengok masjid-masjid keadaan macam mana sekalipun. Dan saya menyeru diri saya sendiri dan ajak semua. Baik, walaupun kita bermusafir mana sekalipun, jangan tinggal tempat persinggahan, tempat utama untuk kita lawati adalah masjid, tempat di mana kita musafir tadi. Supaya bermula daripada diri kita masing-masing tadilah, akan terbiasnya pada diri orang lain, sehingga kan masjid di tepi rumah kita imarahkan. Jangan, kalau kita melihat seronok orang yang dapat rezeki pergi buat haji, orang yang dapat pergi rezeki buat umrah, kadang-kadang mereka ni rebut peluang. Orang yang berkemampuan, mereka boleh pilih pakej Zamrudnya, pakej apa, saya pun kurang arif dah tu kan. Tapi pakej-pakej yang mahal. Kenapa? Mereka nak sangat hotel dia dekat, nampak daripada hotel tadi, nampak Masjid Nabi. Daripada hotel tadi, nampak Kaabah. Tapi malangnya, bila mana kembalinya ke tanah air, Allah. Mana kita yang dulunya kita rindu sangat ni. Duduk, korbankan duit kita untuk pergi ke sana, rebut peluang, duduk dekat masjid, tapi balik ke tanah air, tidak menjiwai perasaan sedemikian. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Kita bimbang. Benda-benda inilah yang kita takut. Ancaman yang Allah Ta'ala sebut tadi, kerosakan ni, muka bumi ni rosak, bukan sebab orang lain. Sebab tangan-tangan kita ni lah. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam Datuk. Masya Allah. Tuan-tuan, saya merasakan apa yang diulas oleh Ustaz Amir Adili ni, tuan-tuan dan puan, ialah bolehlah dapat dalam buku, tuan-tuan. Tapi ulasan secara analitika seperti itu sukar, tuan-tuan. Dan ulasan itu diletakkan dalam konteks realiti kehidupan. Disebutkan tadi, tuan-tuan, saya pun baru terperasan apa yang tak ada tanda-tanda, mercu-mercu tanda. Disebutkan beberapa 5, 6, 7 universiti tadi. Tanda ini. Saya ingat, tuan-tuan, almarhum yang dulu merupakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Ainuddin Wahid, Tan Sri Ainuddin Wahid. Apa dia kata dengan saya, tuan-tuan? Saya ialah kawan lah, tuan-tuan dan puan. Dia pergi dulu daripada saya menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata masa nak buat tu dekat Johor tu, pindahkan UTM ke Johor sekarang ni, di kampus yang utama di Johor. Dia kata masjid dulu. Saya hendak masjid tu di tengah-tengah. Bila azan dialunkan, dia kata daripada fakulti, daripada jabatan macam semut datang ke tengah. Habis balik lagi semut itu ke fakulti, ke deka, ke jabatan-jabatan masing-masing untuk meneruskan kerja-kerja mereka. Semut-semut ini meneruskan. Datang lagi waktu asar, datang lagi semut-semut itu. Allah kalau digambarkan, bila cerita tu, tuan-tuan, saya mendapat visualizekan apa impiannya. Dan impiannya terlaksana
Tuan-tuan pergilah masjid UiTM tu, di Skudai, di Johor sana ni tuan-tuan. Begitu juga ada tempat lain. Disebut tadi Universiti Melaya, universiti. Nah, universiti nak menyambut manusia-manusia pilihan. Akal yang hebat, 10A, 12A, 8A. Tapi anak-anak ini nak disambut dengan kebesaran Allah. Ini dia. Tapi kalau dia pergi ke overseas, saya belajar di overseas, tak ada ni, tak ada. Itulah lebihnya. Kalau kita belajar di Malaysia, saya tengok itu kelebihan dia. Tuan-tuan puan ya, pergilah di mana-mana pun tuan-tuan ya. Saya tak pergi lagi sebenarnya masjid di yang terbaru di Negeri Sembilan tuan-tuan ya. Cantik dan sebagainya. Bagus, cantik. Saya sokong masjid yang cantik. Itu menggambarkan syiar Islam. Tapi tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab menyebutkan salah satu tanda-tanda akhirnya bumi ini, manusia leka membangunkan masjid yang indah-indah, tapi manusia lupa memakmurkan masjid-masjid itu. Inilah yang dibimbangkan oleh Ustaz Amir Adli tadi. Dan tuan-tuan dan saya harus bimbang kalau yang tidak memakmurkan ini, suami kita, anak kita, menantu kita, adik kita, abang kita, bapa kita, mertua kita. Inilah yang kita takut tuan-tuan dan puan-puan. Allah akan ancam kita. Allah akan ancam ugut kita tuan-tuan. Kalau kita tidak memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi tuan-tuan dan puan ya, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Amir Adli. Saya jumpa besok tuan-tuan dia pukul 12.30 saya jumpa dia di Masjid Tengku Abdul Aziz Shah Sungai Penchala. Tuan-tuan dan puan insya-Allah jangan lupa tuan-tuan dan puan tuan tengok di skrin tuan-tuan dan puan tuan-tuan tengok insya-Allah dermalah tuan-tuan. Wakafkanlah, infakkanlah tuan-tuan, sedekahkanlah, fidyahkanlah, amal jariyahkanlah, fi sabilillahkanlah untuk kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang saya dah war-warkan 2 tahun setengah dah tuan-tuan. 2 tahun setengah dah saya war-warkan untuk dibina. Apa pasal saya nak bina? Kita nak bina, nak bagi manusia mengisi kepalanya, turunkan dalam hatinya, alirkan dalam darah dagingnya. Apa dia tuan-tuan dan puan? Mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi sul khatimah. Dengan datang ke kompleks Anjung Husnul Khatimah secara bermodul, setiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Tuan-tuan, ilmu yang nak diberi ialah pendidikan hujung usia. Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Satu-satunya di dunia tuan-tuan. This is the first one to be in the world. The first one in the world. It is a prototype initiative, prototype project tuan-tuan. Seperti ini yang tidak ada di mana-mana pun negara dalam dunia ini. Mengajar secara berstruktur, ada silibusnya, ada kurikulumnya, ada organisasinya, ada manajemennya, ada bangunannya, ada makan minumnya, ada coachnya, ada ustaznya, ada pemimpin-pemimpinnya, pentadbir-pentadbirnya, orang yang sanggup tuan-tuan hidup bersama mereka yang datang tuan-tuan untuk mengajar. Tak tahu baca Quran, ada sudut sana membaca Quran. Dengan tuan-tuan dan puan bertalaqi tuan-tuan untuk membaca sampai mereka boleh dapat membaca kalam Allah itu. Inilah tuan-tuan. Yang tak boleh sembahyang tuan-tuan, yang tak boleh sembahyang. Insya-Allah tuan-tuan yang tak boleh sembahyang. Di sudut di sana tuan-tuan ada bengkel untuk sembahyang. Daripada rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya di sana tuan-tuan dan puan. Kalau tidak, macam mana kita nak mati, tuan-tuan? Sembahyang tak betul, bacaan Fatihah tak betul, Quran tak boleh baca. Nak mati macam mana, tuan-tuan? Jadi terfikir kita untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu lagi, tuan-tuan, buku. Ustaz Amir pun dah dapatkan buku tu, tuan-tuan. Masya Allah. 3 serangkai buku itu. Yang boleh diseminarkan, dibengkelkan, setengah hari bengkelnya. Di tempat tuan-tuan, insya-Allah. Kita ada tim untuk datang, bengkel. Satu buku, satu bengkel, tuan-tuan. Satu buku, satu bengkel. Bila-bila ada lagi, tahun depan datang lagi untuk buku yang kedua. Bengkelkan. Setengah hari. Kita mulakan dengan sembahyang duha, dengan sembahyang hajat. Ramai-ramai kita berjamaah, tuan-tuan. Baru selepas itu, bila sudah ada satu kelegaan, keselesaan, kita mulakan bengkel setengah hari. Pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari, tuan-tuan. InsyaAllah. Bengkel apa namanya? Buku yang pertama, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Setengah hari. Bila lapang pula, datang kali yang kedua.
husnul khatimah, impian setiap Muslim. Bengkel yang kedua. Buku yang kedua. Bengkel yang ketiga, bila-bila senang datang pula. Ini tuan-tuan, bengkel buku namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah tuan-tuan. Dan akhirnya tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita berjumpa besok pagi tuan-tuan. Besok pagi saya meneruskan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tajuk besok pagi tuan-tuan, siri yang keempat besok pagi. Tanda-tanda mereka yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam besok tuan-tuan, jangan lupa malam besok 9 suku malam besok insya-Allah kita akan bersama dengan seorang tuan-tuan ustazah, seorang ustazah daripada Kedah di sana tuan-tuan, dan juga seorang profesor yang bersama-sama besok untuk membincangkan satu tajuk. Tajuknya tentang keluarga, pengaruh luar negatif yang meruntuhkan keluarga. Apa dia pengaruhnya? Itulah yang kita bincangkan pada malam besok. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Sekali lagi tuan-tuan, terima kasih kepada yang berbahagia, sahabat kita semua tuan-tuan, sahabat yang kita sayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fadhil Ustaz Amir Adili, dan kepada tuan-tuan dan puan, dan tadi Datuk Nash yang sepatutnya bersama dengan kita, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan, dan lain kali dia akan bersama dengan kita. Ada sikit masalah teknikal yang berlaku tadi yang menyebabkan beliau tidak dapat hadir bersama dengan kita. Cukup setakat itu tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.